Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah. Guys, lately ramai yang DM Kak Nan untuk Kak Nan ceritakan pasal tenggelamnya kapal Kri Nanggala 402. Walaupun diorang tahu Kak Nan ni pencerita-cerita seram, cerita hantu, tapi korang kena tahu, selain daripada seram dengan hantu, seram lagi bila kita kehilangan orang yang tersayang. Can you just imagine 53 orang anak kapal di dalam kapal selam tersebut terkorban, dan berapa ramai ahli keluarga yang berduka cita. Belum kira lagi rakyat-rakyat Indonesia mereka. Hai, Assalamualaikum, sawadi, cha. Okay, hari ni aku just terus nak ceritakan kronologi apa yang dah jadi pada kapal selam Kri Nanggala 402. Tapi sebelum aku nak cerita kronologi dia, aku nak bagi tahu korang, aku ada terbaca artikel di mana Ketua Tentera Laut Indonesia iaitu Yudo Margono ada memberitahu bahawa kejadian naas ni bukanlah sebab masalah teknikal ataupun apa, ia hanyalah disebabkan bencana alam semula jadi. Masya Allah, wallahualam. And then ada juga artikel mengatakan mereka sempat keluarkan baju jaket, tapi kemungkinanlah masa tu dah crash. Seperti korang tahu, kapal selam tu terbelah tiga, terbahagi tiga. And then mereka tak sempat nak selamatkan diri keluar daripada kapal selam tersebut. So kronologinya berbunyi begini guys. Pada 21 hari bulan 4 pada pukul 2.45 pagi, mereka memulakan latihan torpedo. Sorry, aku tak senang sebut. Torpedo macam tu. Okey, yang pasti torpedo ni adalah sejenis senjata yang digunakan oleh kapal selam, pesawat, helikopter, sejenis-jenis macam tu lah. Ada orang kata torpedo tu macam peluru berpandu macam tu. Jadi mereka baru je nak start latihan tu lah. Pada pukul 3 pagi, diorang dapat keizinan untuk menyelam, tetapi sedalam 15 meter saja. 15 meter ni kalau korang tengok, ni gambar dia, setinggi itulah, sedalam tu. Tak adalah dalam sangat. And then guys, pada ketika itulah kapal selam tersebut dah masuk dalam dan dia hilang kontak. Masa aku dekat sini, diorang lost contact dengan orang dekat darat. And then after 3 jam lepas tu, sepatutnya kapal ni dah timbul, tapi tak timbul lagi. Wallahualam, kita tak tahu tentera-tentera yang lain yang kat darat masa tu mencari Nanggala tu macam mana. Sebab yelah 3 jam tak timbul-timbul, mestilah diorang pun panik kan. But then pada pukul 6.46 pagi, pihak mereka mengesahkan bahawa Kri Nanggala 402 telah hilang ataupun submiss. And then masa tu seluruh tenaga diarahkan untuk mencari Kri Nanggala 402 ni. Dan apa saja latihan pada masa tu diarahkan ditundakanlah maksudnya. So semua tentera-tentera mereka mencari si Kri Nanggala 402 ni. And then guys, pada pukul 7 pagi mereka dapat visual daripada udara di mana mereka nampak ada tumpukan minyak dekat kawasan Kri Nanggala 402 tu. But Kri Nanggala 402 was not there. Tak ada dekat situ. Tak nampak lah maksudnya. And then pada 22 hari bulan 4 keesokan harinya, Laksamana Tentera Laut mengesan satu objek bermagnet tinggi sedalam 50 hingga ke 100 meter macam tu. Tapi diorang not sure adakah itu Kri Nanggala 402 sebab objek tu pun masa tu bergerak dengan kelajuan 2.5 knot. 2.5 knot ni aku ada translate lah. Aku tak pandai sangat tapi aku ada convert dia. Dia tulis itu dalam 4 km sejam. Bukan 4 lah. Kalau nak lebih tepat 4.63 km per hour. Pada masa tu juga, Tentera Nasional Indonesia Anggota Laut telah mengesahkan kalaulah waktu tu blackout, Kri Nanggala 402 hanya ada masa 72 jam
Bukan ada masa, I mean like macam boleh bertahan dalam masa 72 jam dengan kapasiti oksigen yang mereka ada. So pada waktu tu dalam 22 hari bulan dianggarkan hari Sabtu lah mereka dah kehabisan oksigen. 20 hari Sabtu. Hari Sabtu bersamaan dengan 24 hari bulan kan. Betul lah tu, 21 dia hilang, 24 hari bulan. 3 jam. Ya. 3 jam. 3 hari. Ya. Okey, pada 23 hari bulan 4 pula, okey kat sini aku ada bangga sikit lah. Sebab apa? Selain daripada 21 kapal milik Indonesia sendiri pergi cari Nanggala tu, Amerika Syarikat, Singapura, Malaysia, negara kita juga ada menghulurkan bantuan untuk pergi membantu pencarian tu. Tahniah Malaysia, tahniah Singapura, tahniah Amerika Syarikat. Thank you. And setahu aku, Amerika Syarikat pun ada hantar dia punya pesawat. Pesawat apa yang nama? P-8 Poseidon. P-8 Poseidon milik angkatan tentera mereka dan membantu operasi mencari kri Nanggala 402 tu. And then tibalah pada 24 hari bulan 4. Sudah lebih 72 jam kri Nanggala 402 tak timbul-timbul. Pada masa ni diorang dah fikir kemungkinan oksigen pun dah habis. And then diorang ada jumpa barang and serpihan-serpihan kapal pada petang semalam. Dan barang apa yang diorang jumpa? Diorang jumpa sejadah milik kru kri Nanggala 402. And then diorang ada jumpa minyak pelincir untuk horoskop tu. Dan ada lagi lah beberapa barang lain yang diorang jumpa. Dan benda tu meyakinkan bahawa kapal kri Nanggala 402 kemungkinan pecah dan tenggelam. Yelah, sebab mana barang tu keluar kan? Takkanlah barang tu dicampak keluar. Benda tu bukanlah, yelah barang-barang tu bukanlah barang-barang yang berat pun kalau nak selamatkan ruang ke apa. I don't know. Maksud aku, ya benda tu pecah. Can you imagine like macam benda tu pecah, ada pecah, so barang-barang ringan macam tu terkeluar daripada kapal selam tersebut. Dan guys, pada 25 hari bulan 4 hari tu, hari Ahad hari tu, pihak TLI telah menjumpai kapal kri Nanggala 402 ni dalam keadaan terbelah 3. Dan mereka jumpa kapal tu sedalam 838 meter di dasar laut di perairan Bali. Guys tahu tak 838 tu setinggi mana? Okey, kau tengok gambar ni. Setinggi Burj Dubai weh. Orang kata macam bapak dalam lah weh, bapak dalam. And then korang tahu, makin dalam kita kat dasar laut, makin tinggi pressure tu. Okey, kau tengok video ni. Kau tengok video ni. Okey, Mamat ni kan dia turun dari dalam air. Lepas tu kau tengok dia punya muka jadi apa. So pada masa tu jugalah disahkan 53 orang kru ataupun anak kapal telah terkorban. Okey, kita ambil kesempatan dekat sini, kita sedekahkan Al-Fatihah buat mereka. Sepanjang hilangnya kapal kri Nanggala 402 ni, ada pakar-pakar laut pakar-pakar laut ada mengeluarkan teori mengatakan bahawa permukaan laut ni dia tak sama macam permukaan darat. Macam kita ni, kita nampak ada gunung ganang sikit, ada itu mendatar. Tapi kalau dekat laut, dia ada banyak macam lembah-lembah tau. Macam lembah-lembah, macam curam macam tu. Jadi benda tu lah yang menyebabkan proses pencarian
kapal selam tu lambat. Dan kemungkinan juga kapal selam tu dekat area-area lembah tu, itu yang menyebabkan dorang ni susah untuk detect kat mana sebenarnya kedudukan kapal selam tersebut. Kita back to kepada kapal tu terpecah tu, terbahagi 3 tu. Kapal selam tersebut dijumpai sedalam 838 meter bawah tau. So bayangkan benda tu sangatlah dalam. You just imagine ada 100 ekor gajah menghempap satu objek. Memang agak crash teruk lah kan. So macam itulah juga dengan kapal selam tersebut. So itu je kronologi yang aku dapat info. Aku ada search sendiri, ada kaji, ada baca artikel. Minta maaf kalau aku ada salah cakap ke apa ke. Cuma apa yang dah berlaku. Benda ni memang agak sedih. Kita cakap macam, walaupun bukan tu ahli keluarga aku, mahupun bukan warga negara Malaysia, bukanlah orang kata negara aku punya orang kan, bukan negara aku punya tentera. Tapi diorang juga manusia, diorang juga ada family, and diorang pergi, diorang berjuang, diorang meninggal sebabkan berjuang demi negara mereka. And then aku ada beberapa video klip yang agak menyentuh perasaan. You guys boleh tengok dulu mungkin. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Di saat kamu kapal mudah nyelam, berarti kamu itu udah mati. Ya akan saya sampaikan juga ke istri anak saya nanti. Di saat suamimu berangkat tugas melaksanakan operasi kapal selam, kamu anggap suamimu itu udah mati. Berdoa aja sama Allah SWT supaya suamimu ini selalu diberikan keselamatan, kemudahan, kelancaran dimanapun berada. And then ada juga yang aku dengar, minta maaf aku tak tahu ini sahih ke tidak, tapi ada aku dengar diorang cakap ada seorang budak ni, dia masa ayah dia nak pergi kerja tu, nak pergi bertugas lah kan, nak keluar rumah, dia tak bagi ayah dia keluar. Dia siap kunci bapak dia, dia tolak bapak dia masuk dalam bilik, dia kunci bapak dia, dia cakap jangan bagi bapak dia pergi kerja. Tapi yelah, ayah dia ingat sajalah budak-budak kecil kan, biasalah manja macam tu. And bagi aku macam benda tu macam hin. Termasuk juga yang baby ni. أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا. So guys, itu saja daripada Kak Nan. Thank you so much for watching me sampai habis. Jangan lupa subscribe Kak Nan and boleh follow Kak Nan dekat Instagram dan TikTok. Bye bye. Thank you so much. Kak Kun Kau. Semoga kita dijauhkan daripada keburukan mungkin.